Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kita jumpa dalam Puaka Ekstra. Selama sebulan kita berehat di sepanjang bulan Ramadan. Kita jumpa di bulan Hari Raya bulan Syawal. Yes, dan nampaknya image baru dengan topinya. Kita ialah bila lagi nak pakai apa namanya? Barang-barang puaka kan, merch puaka. So, selain daripada bomber jacket ni, pakailah topi kadang-kadang. Kan, tote bag. Lain kali next time bawa tote bag gini Okay, nak beli merch kami boleh silakan ke puakasg@gmail.com. Kat situ. Ini kita cabar Ustaz lah Okay. Sepanjang bulan Syawal ni jangan lupa pakai cap all the way. Boleh? Serius? Serius. So, makna bulan Syawal ni Kan kita... ada 4 minggu kan? Okay. 4 minggu pakai gini. Style apa? Boleh? Style Style. Alhamdulillah. Lepas tu 4 bulan Syawal kita pakai polo tee pula. Serius? Serius. Okay, jom. Okay. Polo Jom, tee. polo tee. Ada polo tee? Entah, carilah beli. Okay. Selamat Raya Mak Zahir Batin. Maaf Zahir Batin. Maaf ya. Itulah, banyak silapnya. Tak apa. Tak pernah ada buat salah pun apa-apa. Semua kita kosong-kosong lah ya. Jumpa je lah kat Padang Masya nanti. Dendak ni. Okey, tak ada. Okey, untuk topik kita, diharapkan semua sihat. Okey, Hari Raya semua berjalan lancar. Sambil mungkin sekarang ni tengah berhari raya, tengah hari macam gini. Sambil menjamu selera, open house tu semua. Terima kasihlah sudi tengok Puaka Ekstra sampai kita belajar. Apakah topik kita hari ini? Inilah dia, pasal cukur Rambut. Bukan cukur bulu ketiak. Hari Raya cukur bulu ketiak. Cukur rambut. Okey, cukur. Ataupun panggil tahnik. Tahlik. Tahnik dan tahlik. Ada dua nama? Ada dua benda. Ada dua benda. Tahnik, bahasa Arab, bahasa Melayu, putih rambut, cukur rambut. Betul. Tahlik. Itu tahlik. Okey. Cukur rambut, tahlik pakai L. Tahlik. Yang kasih yang kurma tu tahnik pakai N. Tahnik. Okey. Ya. So itulah yang nanti kita akan jelaskan untuk hari Jadi ini. orang pun tak confuse Yes. Tahlik. Okey. Ni ada orang tanya selalu, perlu ke baby ni semua nak adakan macam acara cukur rambut macam tu, tahlik tu. Kau tak buat okey ke tak? Faham. Berdosa ke tak? Perlu ke? Sebab ada pula yang tanya macam risaulah. Ada macam diorang yang parents ni, ibu bapa yang muda-muda ni kan, tengok mak bapak kan suruh buat ni, suruh buat itu, taruh kelapa lah, taruh bunga rampai lah gitu. Kadang ada orang pula tak mampu nak sediakan benda-benda gini. Betul. Nak yang simple-simple aja. Asalkan semuanya berjalan dengan lancar tu je. So soalan-soalan tu semua, perlu ke tidak? Perlu ke pekakas barang-barang tu semua? Pekakas. Inilah barang-barang. Betul lah, pekakas. Okey, boleh saya mulakan? Boleh saya mulakan? Boleh Baik, alhamdulillah. Saya rasa kan, Zahiri, sebelum kita masuk ke bahagian tahnik dan tahlik ni, saya rasa mungkin saya nak kasih nasihat sikit. Kalau orang ada baby, apa nak buat? Maknanya daripada hospital tu, bila nak melahirkan, apa nak buat? Contoh macam gitu kan. Okey. Untuk maknanya kita dah buat dari starting terus sampai ke tahnik tahlik sampai akhir. Okey. Fresh from the oven. Yes. From hospital, yes. Sampailah hari ke rumah, sampailah hari nak ke tahlik. Yes. Okey. Nak tahu juga hari apa, bila. Kan? Okey, ya. Betul tak? Okey. So awal sekali untuk perempuan yang ketika nak melahirkan. Ketika nak melahirkan tu, dia ada macam-macam doa, macam-macam ayat dalam Al-Quran yang you boleh pakai. Apa-apa sahaja. You nak minta Allah permudahkan urusan, Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya Allah permudahkan dan jangan engkau susahkan, boleh. Ataupun you nak baca surah Maryam boleh. Nak baca surah Yusuf boleh. Nak baca surah Al-Fatihah terus-menerus boleh. Nak baca Qul huwallahu ahad terus-menerus.
pun boleh. It's up to you. Ini bagi perempuan ketika mudah untuk lahirkan. Silakan. Any doa, any zikir. Kemudian ketika dah keluar anak tu, apa yang harus dilakukan? Bagi suami ataupun yang sudah jadi bapa tersebut, maka disunnahkan untuk azan kanan dan juga qomat di kiri di telinga baby. So kita angkat, kemudian kita ambil sebelah kanan baby, kita azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak payahlah nak azan Allah. Tak payah nak banyak-banyak sangat lah. Dan tak payah pekik sangat. So it's just a normal punya. Kemudian yang qomat sebelah kiri telinga daripada baby tersebut. Itu yang paling utama sekali untuk kita lakukan. Okay. Kemudian daripada situ, ada juga orang yang langsung lakukan tahnik. So maknanya the day the baby was born, on the day itself, where they do the tahnik. Pun boleh juga. Itu pun sunnah Nabi SAW juga sama. Okay? So maknanya dia akan ambil dia punya kurma dan lain-lain yang kita akan jelaskan di bahagian nanti. Jadi yang nak buat tahnik setelah newborn, kira keluar, kemudian azankan, kemudian lakukan tahnik, oh silakan. No problem. Okay? Kemudian ketika itu ada namanya uri. Uri? Uri. So uri ataupun kita panggil sebagai placenta. So yang uri di sini, ada kadang-kadang orang yang tanya, apakah uri ni sebaiknya kita kasih kepada hospital ataupun kita tanam ke ataupun macam mana dan apa nak kita lakukan? Yang ni setahu saya dulu belajar kat Indonesia. So ada tanya dengan kawan-kawan yang duduk kat daerah Indonesia. Ketika diberikan uri tersebut, placenta tersebut kepada hospital yang ada di Indonesia, bukan Singapura, ada di Indonesia. Biasanya kadang-kadang mereka akan dikumpulkan, kemudian dijualkan kepada syarikat-syarikat tertentu untuk pakai sebagai makeup, sebagai obat dan lain-lainnya. Dikeringkan dahululah, dikeringkan dulu, kemudian dijual. Tapi kalau daerah Singapura, tak silap saya, yang pernah saya tanyakan dengan nurse-nurse yang ada, mereka buang. Maknanya mereka bakar. Tetapi sebaiknya yang mana? Sebaiknya is always apa sahaja yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita kembalikan kepadanya. Maknanya kita apa? Kita tanam. Sebaiknya. So kalau you boleh tanam sendiri, oh silakan. Maknanya cuci, jangan sampai ada bekas darah-darahnya itu tersebut kan. Mesti ada bekas darah. Kau boleh cuci tu sampai darah dia, kalau boleh hilang. Tapi kalau banyak sangat dia cuci darah tu masih ada sikit-sikit, tak ada masalah. Dan boleh campur juga dengan asam ataupun dengan garam untuk matikan dia punya bau anyir tu. Biar apa? Biar binatang tu tak korek-korek lah. Kalau macam anjing ke atau apa-apa ya. Maaf saya batin. Terima kasih. So kemudian boleh dibungkuskan. So cara bungkus tu ada macam-macam cara dan macam-macam. Nak pakai kain batik boleh, kalau nak pakai kain kafan pun boleh. Ada orang yang masukkan dalam pot. Clay pot. So yang clay pot ni nanti diorang akan masukkan dikorekkan, kemudian dimasukkan bawah tanah, kemudian dipecahkan clay pot tu baru ditanam. So maknanya bukan biarkan dia punya uri dia kat dalam clay pot tak dipecahkan, sebab nanti dia akan jadi berulat lah kat dalam tu. So dia harus kena tanah dia punya itu dia gitu. Tapi macam-macam cara lah, up to you. Tapi kalau you rasa macam susah gitu, boleh engage services. Ada juga company-company yang buat untuk tanam uri, termasuk At-Tabsir. Jadi boleh, siapa saja yang perlu boleh langsung ke At-Tabsir kat bawah, www.attabsir.com. Kemudian daripada uri itu, kemudian ada namanya, baru kita masuk ke tahnik dan juga tahlik. Okey. Awak nak tahu yang mana dulu? Tahnik dulu ke tahlik dulu? Daripada hospital lah. Daripada hospital, terus apa? Uri lah. Ya, daripada uri semua dah tanam semua. Dah tanam? Tu berapa hari baru kita nak adakan tahnik ke tahlik. So macam tadi kan, kita start dengan, saya rasa start dengan tahnik dulu. So yang tahnik ni, yang kasih manisan, iaitu
Option pertama adalah hari yang dilahirkan. Hari yang pertama Hari dilahirkan. yang dilahirkan tu. Uh-huh. Ataupun hari ke-7, ke-14 ataupun 21. Oh, yang ganjil lah. 7, 14, 21. Okay. So, kalau kita tengok di sini, macam mana nak kira dia punya 7 days, 14 days, 21 days? Dia kena ikut kalender Islam. Oh, okay. So, kalau let's say, baby tersebut dia dilahirkan sebelum maghrib. Maknanya hari itu dikira sebagai Day one. satu hari. Day 1, yes. Kalau baby tersebut dilahirkan setelah maghrib, setelah azan maghrib, maknanya hari esoknya itu dikira sebagai satu hari. Hari tersebut tak dikira sebagai satu hari. So, seperti itu cara kiraannya. Okay? Lepas maghrib kan. Yes. So, ikut 7, 14 ataupun 21. Pada hari yang ke-7 pun ada beberapa perkara yang disunahkan. Antaranya adalah tahnik. Yang kedua adalah akikah. Yang ketiga adalah tasmiyah. Tasmiyah? Tasmiyah. Pernah dengar? Tasmiyah, ya. So, tahnik macam kasih manisan. Yang akikah adalah sembelih kambing. Dan kita akan masuk lebih lagi situ. Kemudian yang ketiga tasmiyah. Tasmiyah maknanya menamakan. Secara official dalam Islam. Menamakan baby tu. Menamakan baby tu. Why? Kenapa hari ke-7? Kenapa tak macam hari pertama saja? Sebab untuk zaman dulu, diorang tak ada scan. So, macam sekarang, kita dah 5 bulan, 6 bulan, kita dah tahu gender. Kita dah boleh cari nama. We have that beberapa bulan untuk cari nama pun. Tapi kalau untuk zaman dulu, tak ada scan, tak tahu gender, boy or girl. So, ketika dilahirkan, baru pertama sekali dilihat tu, lihat kemaluannya. Apakah lelaki ataupun perempuan. Jadi, kalau lelaki atau perempuan, maka diberikan 7 hari untuk fikir. Nak kasih nama apa anak kita ni. Gitu. Okay? So, ingat. So, kita kembali pada yang tahnik. So, tahnik diambil dari kata bahasa Arab, hanaka ataupun hanak. Yang bermaksud apa? Palette. Ataupun langit-langit. Kat dalam tu. Langit-langit. Ataupun palette. So, ini pun termasuk daripada sunnah Nabi SAW. Yang di mana setiap sunnah mesti ada dia punya manfaat dia. Antara manfaatnya adalah apa? Untuk berikan dia punya muscle mulut dia. Untuk hisap. Biar dia terbiasa dengan menyusu. So, biasakan dia punya muscle. Sebab itu kalau you boleh buat hari pertama dulu, untuk sementara, is always the best. So, biar dia dah terbiasa dengan hisap, baru diberikan kepada maknya untuk disusukan. Begitu. Okay. Dan juga untuk yang tahnik ni, kita berikan benda-benda yang manis. Yang manisan di sini yang saya nak ketengahkan. Yang manisan boleh berupa manisan apa sahaja. Maknanya apa? Kurma boleh, madu boleh, air gula boleh. Untuk orang-orang dulu, susah nak dapatkan kurma dengan madu tau. Dia kena tunggu saudara mara ke jiran ke family members yang pergi haji. Baru balik, baru dapatlah kurma beberapa gitu. Tapi kalau family members, jiran, parents tak ada yang pergi haji, kemudian ada kelahiran, apa yang orang-orang dulu buat? Kalau tak ada apa-apa, nak kasih apa manisan? Gula. Maka mereka buat, tapi kalau tak ada gula? Kan? Contohnya macam itu. Kalau tak ada gula ke, apa mereka buat? Biasanya mereka akan buat suatu makanan ni, yang di mana dalam makanan tersebut ada bahagian yang manis. Okey. Dan dijadikan sebagai suatu adat. Ketika ada kelahiran, mesti ada makanan ni untuk orang dulu. Apa tu? Bubur pulut merah putih. Oh, bubur. Sebab itu dia bubur. Senang untuk baby. Okay. So, kita tengok dia ada bubur pulut merah putih. Nah, yang bahagian yang manis tu, yang kadang warna merah ke, warna oranye ke, warna coklat yang you nak panggil, warna apa-apa saja, yang manis tu, ambil sedikit, kemudian diletakkan dalam dia punya mulut dia, letak kat palate atas ataupun langit-langit atas. Itu pun termasuk daripada tahnik.
Dan pahalanya insya-Allah sama. Akan tetapi, untuk zaman sekarang, lebih mudah untuk dapatkan kurma, lebih mudah dapatkan madu, maka kita akan afdalkan yang itu dulu. Daripada sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi sendiri, sallallahu alaihi wasallam pun tahnik pakai kurma. Okay. Ya. Kemudian ada lagi Kau pakai kurma macam mana? Dia lenyek-lenyek rasa yes. bekas kurma So, tu lah. tak ada kurma eh? Tak ada. Ada kurma. Oh, ho. Saya ambil dulu kurma. Ustaz, silakan. Saya ambil, awak terangkan lah. Oh, okey. Kan senang. Okey, kalau yang untuk pakai kurma dia sebetulnya quite simple also. Dan daripada dia punya kurma ni kalau nak tanya saya nak pakai kurma apa? Terpulang nak pakai kurma apa sahaja. Kalau boleh kurma yang banyak isinya. Kurma yang banyak isinya. Maknanya ketika kita buka kulit tu dia punya isi dia banyak rather than terlalu kering sangat. Okay? So kalau yang terlalu kering sangat susah nak ambil dia punya isi dia. Sebab kita ketika nak berikan baby makan ataupun nak berikan tahnik, jangan sampai ada dia punya kulit dia. Sebab dia tak boleh chew kulit. Jadi dia hanya boleh isap sahaja isi daripada kurma tersebut. Maka kita akan siapkan kurma. Okey. So contohnya seperti ini kan. Ini ajwa. Ajwa. Jadi caranya kita ambil seperti ini, kemudian kita buang dia punya kulit dia. Sikit sahaja. Kita buang kulit dia sikit. Okey, kita buang kulit dia sikit. Nampak ke? Kau tu nanti boleh edit betul lah. Kau nonton lah. Okay. No. Boleh? Okey. So ni kita dah ambil. Ni semua kulit ni. Ni kulit tak nak. Okay. So jangan sampai ada kulit. Okay. Ambil dia punya isi dia saja sedikit. Sikit macam gini maju. Boleh. So tak banyak-banyak. Okay. So ambil seperti ini. Kemudian diratakan. Nampak? Ni ada kulit tak? Tak ada. Ada. Warna apa tu kulit dia? Hitam. Kalau ada hitam gini, tak nak. So tepikan. So it's just chocolate sahaja. Seperti ini. Okay. Baru nanti diletakkan di langit-langit. Jadi masuknya seperti ini. Okay. Baru letakkan di atas. Okay. So ni contoh seperti ini. Kemudian kita letakkan dalam. Kemudian ke atas. Okay. Kemudian diisapkan. Tak kalau saya nak cuba habis saya ditahnikkan oleh siapa. Okay. Saya letakkan ke atas gitu. Tapi kalau contohnya you ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, mereka tahulah apa nak buat. You nak bawa ke ustaz-ustaz tertentu, you nak bawa ke kiai-kiai tertentu, ke ulama-ulama tertentu, kepada habaib-habaib tertentu, silakan, tak ada masalah. Kalau macam itu biasanya dia akan kunyah dulu. Rather than ambil ni, dikunyahkan dulu. Okay? Kemudian kalau kita tengok, sebetulnya ketika kita berikan manisan kepada baby, yang berbentuk seperti ini, kurma dan lain-lainnya adalah to stimulate dia punya brain antaranya. Kemudian yang terakhir sekali, manfaat daripada tahnik tersebut adalah sebetulnya untuk memperkenalkan siapa bapa daripada baby tersebut. Okay. Sebab apa? Baby duduk dalam rahim mak. Dia ada connection, ada communication between anak dan juga mak. Kan kadang-kadang mak kadang sebelum tidur dia akan usap, dia akan berbual dengan anak dia, nanti anak dia akan tendang sini, tendang sana. Dia kenal sangat mak dia. Tapi dia tak kenal bapak dia. So apa? Dia tak duduk dalam rahim bapak dia. Which is bapak laki-laki kita tak ada rahim. Walaupun nama dia rahim pun dia tak ada rahim juga. Sama. Exactly macam itu. So macam mana kita nak kenalkan anak tersebut dengan bapaknya? Sedangkan kita sebagai manusia, kita kenal antara satu yang lain dengan pandangan mata kita kenal. Macam pernah nampak lah. Oh, okay, kenal. Pandangan mata. Tapi for baby, diorang punya pandangan mata belum 100%. Still progressing. Sekarang kalau still progressing, habis macam mana kita nak kenalkan suruh dia tengok bapak dia, ini bapak kau tau. Tak boleh. Jadi dia akan kenal melalui apa yang dia rasa antaranya. So scientifically, we need something from the father untuk kita masukkan dalam mulut anaknya. Which is bapak dia punya enzyme. Enzyme tu dapat dari mana? Daripada saliva. Maka disunahkan juga bagi bapak daripada baby tersebut ataupun
yang dia punya atuk dia ataupun nenek dia kan. Kita ambil, kemudian digigitkan. Ambil daripada saliva tersebut. Ambil saliva tu yang ada, tidak gigit, dah tipis, dah hancur-hancurkan, baru letak yang tadi, baru berikan. Maka daripada enzim tersebut yang dia akan kenal, oh inilah bapaknya. Ataupun inilah orang yang perlu dikenalkan. Seperti itu. Kuasa Tuhan Masya Allah. Alhamdulillah. Sebab itu dia dalam kita punya badan ni, semua benda ada dia punya sel-sel dia, ada dia punya enzim dia, dia ada ini. Semuanya Allah memang create kita memang perfect. Memang perfect, Masya Allah. Okay. So yang itu adalah bahagian tahnik. Ada any question mudah sekali Yep. Lepas tu yang diorang selalu tarak pula. Tu tahnik. Tu tahnik with an N lah. Tahnik. Tahnik kurma kurma ataupun madu sekarang. Madu, yes, very common lah. Ya, so macam itu. Okay, sekarang kita ke tahlik. Tahlik. Pasal gunting rambut. Yes, gunting rambut. Perlu ke nak gunting rambut baby tu? Ya. Kenapa mesti taruh kat dalam tempurung kelapa? Kelapa betul. Mesti ada bunga-bunga. Kenapa tak papaya ke apa, semangka kan? Kenapa ke kelapa kan? Gitu kan. Kenapa tak pakai durian? Kan senang durian takut dia ustaz dia pun rebat juga. Kenapa mesti pakai benda tu tak perlu ke? Tapi kalau pakai durian, tahnik durian macam sedap pula. Sudahlah ustaz. Ganti lah kurma. Ustaz cakap kena benda yang manis. Apa durian kita ambil manis punya. Manis, boleh. Red prawn ke apa kan gitu. Habis. Okey. Terus? Lepas tu ada cakap perlu ke nak cukur rambut. Lepas tu sikit ke ataupun nak cukur sampai penuh ke, sampai botak. Tapi kenapa nak sampai botak? Boleh ke sikit je ataupun macam mana? Okey. So kalau orang ambil kata yang tahlik di sini adalah yang kita maksud adalah kita cukur. Ataupun untuk orang-orang dulu kita panggil sebagai cukur jambul. Untuk orang-orang dulu biasanya diorang akan siapkan kelapa, kemudian dengan bunga rampai. Dan mungkin ada pandan-pandan sikit sini dan sana dengan diisi dengan air tertentu lah. Ada letak dengan bunga-bunga, bunga mawar dan lain-lain. Itu termasuk daripada tradisi. Bukan termasuk daripada Islam. Maknanya Rasulullah SAW tak ada katakan, oh sunnah pakai kelapa, ya? Tak ada. Ataupun sunnah kena pakai bunga mawar kalau nak tahnikkan ataupun nak tahlikkan anak, tak ada. Itu termasuk dari tradisi. Dan apakah tradisi ini diperbolehkan? Yes, diperbolehkan. Cuma tak boleh diwajibkan dan diatasnamakan Islam. Maknanya kalau anaknya tak dapat, contohnya anaknya kan, tak dapat nak hadirkan ataupun nak beli. Tak mampu nak beli barang-barang tak mampu semua. Ataupun susah nak dapat. Macam kat Singapura sekarang, mana nak dapat kelapa macam itu kan. So mana nak dapat, tak boleh hadir. Oh kata bapak dia, tak boleh. Kau kena buat juga. Ini kan wajib. Ini kan ada dalam Islam. Oh tak ada. Itu hanya tradisi sahaja. Dia bukan wajib. Yes. No wajib. Okay. Wajib dan dodol. Wajib. Okay. So yang bahagian tahlik ni, maknanya kita adalah kita cukur kepala baby. Okay, maknanya rambut dia. Boleh sahaja kita nak ambil dia punya keberkatan daripada sunnahnya, ambil sedikit sahaja. Maknanya kita cukur dia punya jambul dia sedikit. Maknanya macam orang-orang dululah. Dia macam ada marhaban gitu. Kemudian dia bawa satu-satu kan, nanti pakcik dia, kemudian neneknya, atuknya potong sikit. Oh silakan nak buat macam itu. Nak ambil keberkatannya, silakan. Keberkatan sunnah Nabi SAW. Akan tetapi ketika kita melakukan suatu sunnah Nabi SAW, kita nak dapatkan dia punya manfaat yang terbaik juga. Sekarang kita tengok apa manfaat daripada kita buat tahlik ni. Apakah ia sebagai satu adat ataupun termasuk daripada sunnah Nabi SAW. Dan sebetulnya termasuk daripada sunnah Nabi SAW. Yang di mana ada dia punya manfaat dia. Sebagaimana saya katakan tadi, setiap sunnah mesti ada manfaat. So manfaat dia apa? Ketika baby dalam rahim, dalam perut, berserta dengan water bag yang ada kat dalam kan. Dan tak ada orang yang dalam water bag dia is 100% clean. Mesti akan ada kotoran-kotoran tertentu kat dalam water bag tu. Jadi rambutnya itu tumbuh berserta dengan kotoran-kotoran yang ada. Right. Jadi kadang-kadang kita walaupun dah keluar, kita shampoo, kita dah bersihkan, ingat bersih, padahal hakikatnya rambut dia sendiri yang itu yang kotor.
Yang itu yang dikhawatirkan akan timbul penyakit-penyakit tertentu pada budak-budak tertentu disebabkan oleh rambut tersebut yang tumbuh beserta dengan kotoran tu. Okay. Because we will never know. Kemudian ketika kat dalam rahim, kemudian dilahirkan pun ada darah. Maka darah pun dah dicampur dengan rambut dan lain-lainnya apa ni semua pun ditakutkan akan timbul penyakit-penyakit tertentu. Walaupun kerana mandi cuci pun. Ya, true. Kemudian itu maknanya untuk kebersihan. Bukankah Islam mengajarkan kita kebersihan daripada luaran dan juga daripada dalaman. Maka di sini pun kita, kalau boleh kita amalkan. Maknanya kita cukur. Kalau boleh botak, dan botakkan. Kalau boleh botak. Dan juga kalau if you want to know, dia sebetulnya rambut yang tumbuh setelah kita cukur, dia punya akar dia lebih kuat daripada akar rambut yang tumbuh dalam rahim. Jadi itu kemudian dia akan buang sekali kotoran-kotoran. Untuk baby, kepala baby, kadang-kadang dia ada all those red marks. Dia ada macam, nampak macam gatal-gatal gitu lah. Merah-merah. Itu pun nanti akan hilang ketika kita cukur, kemudian kita letakkan minyak zaitun dan lain-lainnya. Okay. Itu and also ada namanya cradle cap. Cradle Cap. apa itu? Bahagian putih-putih yang ada di atas kepala baby. Oh, okey. Tumpuk-tumpuk itu kan. Macam tumpuk-tumpuk macam ada how to say macam ketombe. Ketombe apa? Kelomomo. Ketombe. Kelomomo. Cradle cap. Cradle cap. Cradle cap. Yeah. So that's cradle cap. Macam putih-putih ataupun kuning-kuning kan gini. Yang kering-kering yang kita boleh kopek-kopek ke apa. Bila you cukur, insya-Allah itu dia akan hilang sekali ketika you letakkan minyak zaitun dan lain-lainnya. Jadi untuk menyenangkan juga. Tapi okey, sebelum kita teruskan ni, bab yang gunting rambut ke cukur rambut kan, semua orang macam tadi kan macam baharban ke apa semua macam take turn. Perlu ke semua orang nak kena dia pattern, ambil bawa ambil. Ke biar orang tertentu je tak payah nak semua nak. Dia begini, dia semakin banyak orang yang doakan, semakin baik. Okey. Tapi kalau you rasa macam tak apalah yang awak nak doakan, awak just doakan je. Tak payah gunting tapi doakan. Silakan. Itu pun boleh. Sambil gunting sambil doa sebenarnya. Ya, bukan boleh. setakat gunting gitu je kan. Boleh. Sambil gunting dan doakan mudah-mudahan jadi anak yang soleh ataupun soleha. Apa semua mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Allah berikan luaskan rezeki. Terpulang sambil gunting. Tak usah. Mungkin ni sebagai satu kata orang tu pengetahuan untuk anda semua bukan kita macam main gunting. Okey aku pattern. Macam tapi sambil fun-fun gunting tu ya. kita berdoa juga untuk baby tu. Yes. Okey, faham? Ya. Faham. Dia semakin banyak orang semakin baik. So sama dengan tahnik. So tahnik kalau boleh jangan dilakukan hanya bapa ataupun mak daripada baby tersebut. Kalau boleh dengan atuk dengan neneknya sekali semua mendoakan. Jadi macam mana atuk neneknya selalu doakan waktu mak bapaknya itu masih kecil lagi sampai jadi sukses sekarang, doakan sekali untuk cucunya. Biar jadi orang yang baik, biar jadi orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan lain-lainnya. Ya, cradle cap. Ya. Okey. So itu sahaja yang untuk ni. Kemudian yang satu lagi akikah. Akikah adalah kita korbankan kambing bagi newborn, bagi anak kita yang baru dilahirkan. Untuk lelaki disunahkan untuk dikorban 2 kambing. Untuk perempuan disunahkan untuk untuk korbankan 1 kambing. So lelaki 2, perempuan 1. Kadang-kadang I do understand. Kadang-kadang ada sebahagian parents kat luar sana, alamak, dah lah keluarkan duit untuk hospital, kemudian keluarkan duit untuk uri, kemudian keluarkan lagi duit ini dan itu, kemudian nak pergi check up lah, kemudian sekarang nak keluarkan akikah. Sekali lelaki, kena keluar 2 pula tu. Contohnya ada kat luar, ada yang letak 185 ke, ada yang letak $200 per kambing. So kalau macam 2, dah jadi 400. Dan tambah lain. So macam mana ni? You can do one by one. Tak ada had masa, bila-bila boleh, no problem. You sekarang nak buat 1 dulu, silakan buat 1 dulu. Next year buat 1 lagi. Ataupun this year you skip dulu, next year you buat 1, kemudian next year lagi buat 1 pun boleh. Ataupun you nak buat 2 straight, biar tak payah pening-pening pun silakan.
Bila tu nak buat ke macam Okey. dah nak tunggu gaji kan? Bila nak buat, is always best sunnah untuk buat hari yang hari yang ditahnikkan, hari itu juga diakikahkan. Tu yang ada mampulah. Yang Bagi yang mampu lah. Means maknanya 7, 14, 21 lah kalau boleh lah. Yang kurang mampu. Tapi kalau kurang mampu, anytime boleh. Tahun depan pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Sampai umur baby tu berapa tahun? Tak kisah. Saya pernah ada satu dah masuk nenek tau. Tanya dengan saya, Ustaz, saya nak buat akikah, boleh tak? Saya bilang, akikah? Ya, nak buat akikah. Maknanya awak dulu tak pernah buat akikah? Ya. Mak saya dulu tak ada duit. Nak buat. Waktu saya kecil dulu, mak bapak saya tak ada duit. Dia bagi tahu saya yang dia tak mampu untuk buat akikah. Jadi sekarang, saya mampu untuk buat akikah, saya nak buat akikah. Boleh tak? Boleh. Maknanya dia akikahkan atas nama diri sendiri. Yes. Tak ada umur, tak ada. So tak ada umur, tak ada macam kita dah tua, kena mak bapak juga, engkau juga yang kena bayar untuk ni, tak. Kita boleh akikahkan atas diri sendiri. So maknanya tanggungjawab daripada mak bapak, daripada lahir sampai ke anak itu dah mampu untuk menafkahkan diri sendiri, mampu untuk hidup sendiri. Maknanya dia bekerja. Bila dah start untuk bekerja, maka tanggungjawab tersebut jatuh kepada anak tersebut untuk mengakikahkan diri dia sendiri. Alright, kita akan mungkin ada banyak pasal akikah ni. Kita boleh ke episod yang lain pasal dah habis akikah. Dah habis? Dah habis. Dah itu saja. Itu saja. Simple. Very simple. Lah. Kalau nak senang, boleh langsung cari package semua. Easy. Tu ingat yang bermampu, buatlah seperti mana yang Ustaz nasihatkan, cadangkan. Yang kurang mampu, okay, take your time. Tak ada umur had bila, tak ada expiry date. Kena buat gini sebelum dia umur 4 tahun. Tak ada. Sampai orang dah tua pun mungkin teringat balik, dia boleh buat untuk diri dia sendiri. Oh ya, last. Apanya? Last. Tadi kan cukur rambut kan? Rambut tu disunahkan untuk timbang. Correct. Okay. So, banyak orang saya tengok kadang selalu siapkan air. Siapkan air kat dalam mangkuk. Air dalam mangkuk is hanya bagi orang-orang yang nak gunting sikit-sikit saja. Baru letak kat dalam. Biar apa rambut tak terbang. Okey, itu dia punya konsep dia. Sebab sikit. Okay. Kalau banyak berat baru dia akan jatuh lah. Dia akan stay kat dalam mangkuk. Tapi kalau sikit, orang semua sikit, maka letak dalam air. Okay. Tapi kalau you rasa macam you nak cukur, then jangan letak air. Kena kering. Sebab apa? Kita nak timbang rambutnya tak boleh basah. Sebab kalau basah dah berat air. So kalau macam tadi yang sikit-sikit tu, kena timbang tak? Tak payah timbang. Sebab apa? Lain orang potong, yang dia ni potong sikit, yang dia tu potong banyak. Yang ni potong banyak, yang ni potong sikit. Macam mana? Takkan nak based on that, tak? Jadi kalau macam gitu, apa nak buat? Sedekahkan seikhlasnya. Pun anytime boleh sedekah. Tak ada masalah. There's no expiry date. Bila rezeki lebih, baru sedekahkan. Sedekah apa? So sedekahkan duit lah. Itu which is kita akan masuk the next punya. Then yang ini, apa namanya, yang kalau you cukur, so maknanya kering kan. So you ambil, you timbang. So bila you timbang tu, you kira dengan is either two. Dua-dua sunnah. Yang pertama, ikut harga perak ataupun silver, which is $1 plus. Yang kedua, ikut harga emas. For now, for this date, is around $85 plus per gram. So, daripada berat rambut tu, you kalikan dengan harga emas. Let's say, dia punya rambut dia 0.8 gram. Tak sampai 1 gram. 0.8 gram. So, 0.8, dia ambil calculator, 0.8 times $85. So, dia akan get that amount, yang amount tu yang perlu dia sedekahkan. Bantu ke orang-orang yang susah. Start with family members dulu, baru orang-orang yang kita kenal, baru orang-orang yang kita tak kenal. Gitu. Mula kena pandang family dululah. It's always family. So, itu apa? Kasih duit kat diorang Kasih duit boleh, nak belikan makanan makanan asas ataupun makanan dapur untuk diorang pun boleh. Okay. Dengan harga timbangan tu Yes. Kalau nak lebihkan boleh, jangan kurangkan. Okey. Itu dia. Ingat yang kurang mampu guna boleh ikut harga perak. Perak, silver, very cheap. Bronze tak ada Bronze tak ada. Tanya je, mana tahu orang habis gangsa. Tak ada. Okey. Dah itu saja untuk PT hari ni. Khalas.
At last. Oh, English kan ni apa tu? Dia khalas. Khalas tu maknanya dah tau. Dah. Settle. Kalau dalam bahasa kita at last. Bukan. At last. Finally, at last dah habis. Bukan. Kan, at last. Oh, lain. Bukan. Khalas, at last. Okey, itu saja topik kita untuk hari ini. Perihal cukur rambut. Ya, diharapkan segala informasi yang diberikan untuk hari ini memberi manfaat kepada semua. Terutama sekali kepada semua yang parents, ibu bapa muda yang bakal-bakal jadi ibu bapa. Bolehlah dapat sikit sebanyak ilmu daripada puaka ekstra hari ini. InsyaAllah. Pada mak bapak pula yang mungkin kita terikut kan, turun-temurun kan. Oh alamak, kita terikut mungkin tak perlu. Okay, mungkin salah. Kita kurangkan. Kita pemudahkan keadaan. Okay? Alright. So, itu saja hari ini. Ya. Terima kasihlah kepada pihak penaja yang menaja rancangan ni ataupun video ni, iaitu Tech Team SG. Ya. Dan kalau ada soalan-soalan ke nak tanya pasal rumah ke apa, boleh langsung tanya kepada mereka. Dan jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe Susu TVC. Dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi ketika kita uploadkan video terbaru kami. ya, dan di sini juga kita nak ingatkan jugalah. Kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada semua mereka yang dah nak ikut ke Umrah Akbar tu. Yes, Alhamdulillah. Masya Allah. Dan sekarang dah tutup. Dah tutup. Out. Ada tanya, ada lagi tak? Dah tak boleh dah. Dah sampai max. Maksudnya macam ada tak nak next trip ke apa? Oh, next trip Ada InsyaAllah. tanya macam itu. Sebenarnya ini bukan, tak ada next trip. Maksudnya insyaAllah. Kalau Ini orang jemput saya. Saya okey. You tanya dengan Suzairi. Kalau dia nak pergi lagi next year, InsyaAllah ya. Kalau ada rezeki. Paksakan dia pergi je. Yes. Selamat Raya Mazhar Batin. Jumpa lagi minggu depan. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin.